Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada macam mana Flutter akan connect kepada online database. Tak kisahlah Flutter ke Ionic ke whatever database, whatever mobile client. Okay, so first thing yang kita nak lihat kat sini adalah macam mana kita nak configure dululah online database kita, yang mana kita akan employ serverless facilities daripada Cloudflare Store. Okay, Firestore ni nama barulah untuk Firebase. So serverless ni bukannya tidak menggunakan server, tapi kita tak perlu nak configure server tu sebab Firestore dia dah bekalkan, dia dah siapkan semua benda. Okay, apa yang penting kita nak macam mana kita nak gunakan Firestore ni untuk kita untuk kita generate what we call as JSON data format, yang mana data kita simpan dalam Firebase ataupun Firestore, dan Firebase ataupun Firestore ni dia akan provide facility untuk generate JSON data format. So kenapa kita pilih JSON? Kalau nak transmit data daripada online database ni, biasanya kita akan guna JSON. Ada satu lagi format kalau dalam big data, korang boleh lihat XML. Cumanya XML ni dia orang prefer sebab dia lebih ringan lah, lightweight data interchange format. So kalau kita nak lihat JSON punya format ni, lebih kurang macam ni lah. So ini adalah satu contoh record yang disimpan dalam format JSON ataupun yang ditransmit dalam format JSON, yang mana kalau kita perhatikan AC date ni adalah satu contoh field name lah. So ini data dia. Okay, AC description, ni data dia, AC name dan seterusnya lah. So activities ni boleh kita boleh andaikan sebagai satu table lebih kurang. And then macam mana kita nak buat database, okay, dalam Firebase ataupun Firestore ni. Dan kenapa sebenarnya Firestore ni kami pilih? Sebab kalau ikutkan kat sini, sebenarnya dia memudahkan kita untuk deploy back-end punya infrastructure. Sebab kalau ini adalah contoh serverless yang dinamakan sebagai server punya facilities, korang kena set up web server, korang kena ada hosting, korang kena ada database server, and then korang kena manage dia punya API untuk kita generate ataupun JSON encoder. Tapi dalam Firestore ni everything dah provide. Kita just concern macam mana kita nak develop kita punya apps, kemudian kita design kita punya bit of database. Cumanya mungkin korang tak biasa dengan what we call as NoSQL, not only SQL punya facilities lah, sebab kita biasa dengan SQL. Cumanya kelebihan serverless ataupun Firebase ni, korang tak perlu nak set up korang punya server lah, dia orang akan buatkan. So projek yang kita akan buat ni adalah lebih kurang macam satu makan apps, makanan punya apps. So kita akan buat interface lebih kurang macam ni lah. Kita boleh insert menu ataupun food ataupun makanan, then ada dia punya price, ada vote punya konsep ataupun rating punya facilities, then kita boleh lihat senarai makanan dan harga dia dan apa dia punya rating dia. Okay, dan kemudian kita akan buat update. Okay, kita akan buat delete juga untuk apps ni. So overview apps lebih kurang macam tu lah. Cuma bila kita connect daripada mobile client, kita kena ada database yang online. Maksudnya online ni supaya semua orang boleh access lah. Kalau korang buat database tapi dalam internal, boleh juga local database. Cuma sekarang ni everything dia nak online lah, ataupun on the cloud basis. Korang nak buat macam Grab ataupun korang nak buat food ordering system, so everything semua on the cloud. So kita boleh track online real time, adakah makanan tu menu tu available, ataupun kedai tu buka, ataupun whatever it is lah. Okay, so korang kena pergi kat ni console.firebase.google.com, yang mana korang kena buat dia punya database di situ. Nanti kita akan tunjuk. Sebelum tu kita just go through overview dia, macam mana nak buat project dalam Firebase ni ataupun Firestore. So korang boleh create project di situ.
So provide apa-apa nama pun untuk projek yang kita nak buat. And then okay, kita akan configure ikut step by step. Don't worry, dia punya step by step proses agak memudahkan juga. Okay, cuma mungkin kita kena biasakan je lah. And then apa yang penting kat sini adalah ni. So kat sini kita akan dia akan minta Firebase ataupun Firestore akan minta kita provide nama apps. So apa yang dia buat ni adalah supaya dia boleh dedicatedly client ataupun mobile apps boleh dedicatedly connect kepada kita punya online facilities. So that ini pun macam sort of satu security features lah untuk kita pastikan bahawa apps kita saja yang akan communicate dengan storage yang kita nak gunakan ni, online database yang kita nak pakai ni. So nanti bila kita create satu database project, korang akan nak masukkan dia punya configuration file ni masuk ke dalam kita punya apps. So database tu dia akan provide configuration ini supaya dia boleh communicate dengan apps kita. So dan kita akan tambahkan beberapa line of code di sini, and then kita akan buat sync, and then kita akan test adakah apps tersebut dah connect ataupun dah communicate, dah berjaya communicate dengan kita punya database server. Okay, so lebih kurang macam tu. So kita try buat kita punya apps yang baru. Okay, mana kita punya Visual Studio Code. Okay. So macam biasa kita gunakan Ctrl Shift P so that kita boleh buat satu Flutter project. Apa dia? Ctrl Shift P. Kita buat satu project. Okey, nama project kita tak kisahlah. Okey, klik di sini, klik new project dalam Flutter. Yang ni saya buat dalam Visual Studio Code. Okey, so then kita akan provide nama app tersebut. So contohnya makanan A, contohnya lah makanan A, contoh then enter. Okay, nak simpan kat mana? Okay, simpanlah kat mana-mana pun, yang penting korang boleh locate. Kemudian saya letak dalam D Android Projects. Okay, saya suka letak macam ni lah, dalam D, dalam Android Projects, and then create. Okay, select a folder. Okay, so dia akan buat satu projek baru ni, makanan. Okay, so apa yang penting kat sini adalah kita set up kita punya apa namanya tu, kita set up kita punya apps ID. So apps ID ni sebenarnya kita gunakan dalam ni lah, dalam Google Play Store nanti, yang mana setiap satu apps yang kita nak upload ke dalam Google Play Store ni, kita kena provide dia punya ID, apps ID. We call it apps ID. Dan apps ID ni dicadangkan untuk gunakan reverse domain. Sebab penting untuk kita generate apps ID yang unik. Maksudnya bila kita upload nanti, dia akan pastikan bahawa kita punya apps ID ni tidak dipunyai oleh orang lain. So pastikan korang punya apps ID ni unik, so that bila kita upload ke Google Play Store, so korang tak ada masalah untuk rename dia punya ID lah pula nanti. So kita dah create kita punya apps baru, makanan A. Okay, apa yang penting adalah mana kita nak dapatkan dia punya apps ID. Apps ID tak silap kita pada folder Android ni. Zoom kejap. So dia ada pada folder Android, dan korang akan dapati ada Gradle build. Okay, bukan yang ni. Dia pada app, folder app, Android, folder app, Gradle build. Okay, zoom out. Nah ni. So pergi kepada folder app, Android,
app dan buka pada build.gradle dalam app, dalam folder app. So di sini dia akan provide apps ID, so korang boleh tukar ni lah kepada pastikan tak ada example di sini, sebab kalau kita ada perkataan example ni, obviously dia akan reject lah daripada Google Play Store. Kalau kita upload ke Google Play Store ada perkataan example, dia akan obviously dia akan reject. Contoh macam tadi, net.kirel.makanan A. So ini adalah kita punya apps ID, dan pastikan minimum version SDK version ni untuk Firestore punya API kita just tukar dia kepada 23. 23. Boleh kalau kita nak letak 16 pun. Cuma isunya nanti dia back compatibility, korang akan adjust dia punya DEX file kepada release lah. Tapi kalau untuk contoh yang mudah, ini just nak buat contoh yang mudah lah, kita letak 23 lah. Pastikan minimum SDK version ni letak 23. Sebab kita tak nak memikir tentang ilahnya prototype bila pun, kita tak nak memikirkan tentang dia punya backward compatibility, Android Firestore dependencies dengan Android punya APK nanti. So just maintain ni lah 23, buat 23. So application ID ni pastikan korang copy yang ni. Copy yang ni. Copy je. Control C. So kita tengok dalam sekejap, tukar sikit je lah dalam mana lib main.dat. So dalam lib main.dat kita tukar lah ni title makanan A. Flutter home demo, order makanan order makanan contohnya lah. Dan pastikan korang save lah, Ctrl S. Yang tadi pun Ctrl S juga, Ctrl S untuk korang save. So ini adalah a few bit configuration apps kita. So macam mana kita nak connect apps kita ni kepada kita punya tadi Firestore database. So korang boleh pergi kat konsol ni. So sekejap zoom sikit. So kita boleh pergi kepada console.firebase.google.com. Ini adalah provided untuk semua whatever Gmail account lah. Dalam kalau korang ada Gmail account, korang boleh register terus, dan is as easy macam tu je korang boleh dapat lah. Tak perlu verification ke wireless, tak perlu credit card ke, tak payah. So untuk ini adalah untuk tujuan prototype lah. Kemudian adakah dia free? Well, untuk prototype yang simple dia ada data quotation, ada data quota lah. So ada data cap, maksudnya kalau lebih daripada tu mungkin dia akan minta korang provide kad kredit untuk bayar dia punya charge lah. Tapi setakat untuk prototype saya rasa okey je. So just nak kita nak percepatkan kita punya prototype development tu lah. So create new project kat sini. Enter your project name, Makanana. Contoh dia. Makanana, then continue, and then blah blah blah, continue. Select account, default je lah. Create project. So create project ni macam korang create satu instance of server facilities lah. Instance of server facilities. Cuma korang tak perlu nak configure dia punya web server, database server. Korang tak perlu nak configure dia punya PHP code untuk generate JSON punya data format.
So everything is ready for you, everything dah ada. Apa yang perlu kita tahu sekarang adalah macam mana kita nak connect kita punya database ni, online database, dengan kita punya server pula, kita punya apps. So project is ready, click continue. Okay, so nanti dia akan provide option ni lah. So setiap satu platform ataupun klien mobile yang korang develop, korang kena configure sendirilah. So ini untuk iOS, ini untuk Android, dan kita ada untuk web, dan kita ada juga untuk Unity. So untuk case kita ni, kita akan gunakan Android. Okay, kita akan gunakan Android. Pilih this one, Android. Kat sini yang kita perlu dapatkan kita punya apps ID tadi. Okay, apps ID kita, mana apps ID kita? Ni apps ID kita. Okay, ni apps ID kita, net.carols.makanana. Ctrl C, okay, dan Ctrl V. So dapatkan ni Android apps, whatever it is, just macam nickname je lah kan. Lepas tu register sini, register. Okay, so kau nampak ni kan, dia akan generate satu configuration file, nama dia google services.json. So download benda ni dan kau akan masukkan dalam folder Android app. Okay, dalam folder Android app. Just download saja. So nanti dia akan provide file ini, download. Alamak, jadi lagi. Okay, tak kisahlah nama dia ni, nanti kita boleh rename dia. Okay. Sekejap, itu dia ganggu sekejap. Okay. So don't worry, saya mulakan balik. Download Google Services. Okay. So ambil yang Google Services ni lah, .json. So first time ni memang nama dia Google Services.json. Zoom kejap. Okay, ni. Ni. Okay, show in folder. Okay, so yang penting sekarang adalah korang kena copy ni, copy dia. Okay, right click, copy, ataupun Ctrl C je lah. Lepas tu korang pergi kat kita punya folder project tadi yang kita dah buat dalam dalam ni. So kat sini ada satu folder, korang nampak kat sini Android, dengan klik kat sini Android dan app. Di sini Android dan app, folder Android app. So kalau boleh korang right click kat sini, paste lah. Boleh tak paste? Oh, tak boleh paste. Jadi kalau tak boleh paste, korang kena right click folder app ni, then reveal in file explorer. Right click folder app, reveal in file explorer. Okay, so korang masukkan dalam app folder ni lah ya. Okay, pastikan masuk dalam folder app, then korang paste kat sini lah. Okay, so dalam folder Android app, Android app. Zoom kejap. Okay,
folder Android app. Macam nak tengok benda ni, korang boleh right click pada folder app ni, then reveal. Okay, right click dan reveal. Right click app folder dan reveal in file explorer. Okay, so masuk dalam app dan masukkan juga Google Services. Nampak so dapat. So penting ni letak kat sini, dia kena letak tempat yang betul. Kalau tak akan ada isu nanti. So the right place adalah pada folder Android app. So ini kita punya project name, makanan A, then kita ada folder Android dan app. So kat situ dia punya location. Okay, Android app. So di sini location kita, masukkan Google Services.json. Saya tak nak tunjuk Google Services.json tu apa content dia sebab dia ada security key, so tak penting untuk saya tunjuk. Apa yang penting sekarang adalah macam mana kita nak pergi kepada the next step. So lepas kita copy dalam folder Android app, pergi pada next. Okay, so apa yang penting sekarang ni, kita buka satu build.gradle dalam project Android kita. Okay, macam mana kita pergi ke Google, ini first, bukan dalam app ya. Dia ada dua file namanya Google build.gradle, satu dalam folder app, satu dalam folder project. So first thing adalah yang di luar daripada app ni, iaitu dalam Android project build.gradle. So kat sini apa yang korang kena tambah adalah ini Google repositories, Google build script repositories, Google. Ni dah ada. Okay, dia dah masukkan. Ni dia pun dah masukkan. So dua item dah masukkan. So yang tu kita skip. Yang penting sekarang dependencies dia. Dalam dependencies, dalam dependencies. Okay, ni copy ni. Okay, copy yang ni, copy dia, then masuk balik ke dalam build.gradle ni, yang dalam folder Android dependencies. Kita pergi kat dependencies, mana dependencies, ni, this one. So enter, right click, paste, Ctrl V lah, dan save. Okay, and then seterusnya ada satu file lagi dalam project app, dalam app build.gradle, kita tambahkan yang ni. Okay, copy yang ni dulu, copy, dan pergi kepada app punya folder. Dalam ni ada satu lagi build.gradle. Okay, mana apply plugin com Android. Okay, ni dah ada. Yang ni pula, yang kedua untuk Google GMS Services. Kita masuk di sini. Okay, masuk di sini, save, dan seterusnya pergi kepada dependencies. Yang ni pula, copy dia, copy, and then kat mana tadi, dependencies, bawah sikit. Okay, di sini enter dan paste. Okay, di situ. So berhati-hati ya, ada dua file build.gradle. Yang pertama korang adjust pada Android/build.gradle. Satu lagi korang adjust pada Android/app build.gradle. Okay, so nampak ni. So dan save. So okay, dua-dua file build.gradle ni kita dah adjust. Satu build.gradle pada project Android/build.gradle, dan satu lagi pada app Android/app/build.gradle. So ada dua file build.gradle yang korang kena adjust.
And then kalau gunakan Android Studio, kau kena gunakan Sync Now. Tapi nampak macam Visual Studio Code dia dah ada facilities tu, no problem. Okay, so sekarang ni dia akan cuba communicate dengan JSON, Google Services JSON yang kita dah install dalam kita punya apps ni. Tapi nya ini cuma dalam bentuk kod, so kita kena dia tengah tunggu ni untuk verify, dia tengah tunggu untuk verify kita punya connection. Ini server nak connect dengan kita punya client ataupun Android ataupun Flutter. So pastikan kat sini korang run dulu, kita cuba run dia, start debugging. Kita guna Flutter. So di sini dia akan cuba generate APK dan install masuk ke dalam kita punya Android machine. Dia akan masukkan dalam Android machine. Masuk sini. Sorry. Nampak ni proses ni. Yang ni dia akan generate APK dan masuk ke dalam phone kita lah. So kita tunggu proses ni berlaku. So tengok apa yang ada dalam slide. So ini kita dah buat, sekarang ni tengah tunggu verification untuk dia communicate antara server dengan kita punya apps dan client. So ini pun kita dah buat, tukar kepada main SDK version 23. Yang ini kita akan buat kemudian lah. Yang ini kita akan buat kemudian sebab ini semua adalah untuk kita untuk kita push record daripada mobile client, untuk kita simpan data, untuk kita untuk kita add data. So nampak macam kita punya application ni tengah running. Dia cuba install APK. Dia cuba run. Just dia akan keluar macam hello world biasa lah. Dia akan keluar macam hello world biasa. So apa yang penting sekarang ni adalah adakah kita punya apps ni berjaya tak communicate dengan server kita. So ini kita punya server. Ini kita punya apps yang kita dah install. Kita dah berjaya. Bila kita dah berjaya, kita akan pergi kepada continue to console. Nanti kita akan set up kita punya database untuk kita buat dia punya insert record daripada mobile apps dan seterusnya. Macam mana kita nak kita nak kita nak search, kita nak update, kita nak buat listing, kita nak update, kita nak delete, whatever it is lah. So next tutorial kita akan bincangkan macam mana kita nak buat listing record daripada connection database yang kita dah berjaya buat tadi lah. Guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.